Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysianow.com bertajuk Apabila Najib gagal segala-galanya. Najib mungkin sudah terlebih suduh dari kuah dan usahanya menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Beberapa tahun dari sekarang, sarjana sains politik berpeluang mengkaji perancangan yang dilakukan oleh Najib Razak sejak tahun lalu dalam kertas kajian bertajuk Bagaimana untuk Gagal dalam Menggulingkan Kerajaan. Untuk beberapa bulan menuju peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Najib bertubi-tubi menyerang usaha kerajaan menguruskan krisis COVID-19 sambil mendakwa kaedah kerajaan menguruskan sebuah krisis global yang menyebabkan negara maju pun melutut dalam kegagalan. Gagal segala-galanya, meminjam kata-katanya. Hari ini ketika kerajaan kembali kepada Perikatan Nasional yang menjadi sasaran Najib dan kuncu-kuncunya dalam usaha menggulingkannya, ungkapan yang sering diulang oleh tukang karutnya dalam hantaran media sosial ditumpukan pula kepada dirinya. Sejak Oktober lalu, Najib dan Panglimanya Ahmad Zahid Hamidi dibantu seseorang yang boleh patuh dan akan tetapi belum pernah menjadi Perdana Menteri, sibuk menjejaskan setiap usaha kerajaan dalam melawan pandemik. Najib sudah melakukan segalanya. Daripada membuat ramalan hambar tentang program vaksinasi, bosku pernah menggambarkan Malaysia akan mengambil masa sehingga 6 tahun untuk capai sasaran imuniti kelompok. Kepada pelbagai muat naik sinis dan gurauan di laman media sosialnya hampir setiap jam. Kemuncaknya ialah apa yang boleh dianggap sebagai mercu tanda kegagalannya. Ketika beliau dan sekumpulan ahli Parlimen UMNO mengumumkan penarikan balik sokongan mereka sambil mengisytiharkan kerajaan tumbang di waktu genting usaha melawan COVID-19. Najib mungkin sudah terlebih sudu dari kuah dalam usahanya menjatuhkan Muhyiddin, seperti mana sikapnya ketika beliau tampak yakin dalam berdepan seorang lelaki berusia 93 tahun pada pilihan raya umum 3 tahun yang lalu. Hakikatnya Muhyiddin adalah orang yang sama yang pernah dipecat Najib pada 2016 dan 2 tahun kemudian orang inilah yang menumbangkannya. Kalau sudah kena main dengan penyangak berusia 30-an, kalau tak sedar akaun pribadinya menyimpan wang yang begitu banyak, dan kalau masih tidak dapat menjelaskan barangan kemas dan beg tangan isterinya yang boleh memuatkan beberapa biji lori, tidak perlulah berangan-angan untuk menjatuhkan seseorang yang membuktikan bangkit semula bukan sekali, bukan 2 kali tetapi kini untuk kali ketiga. Dalam usaha menggulingkan kerajaan, seharusnya Najib ambil iktibar dari pengalaman yang pernah ditempuhi oleh individu tertentu. Satu ketika, tak lain tak bukan mendiang Karpal Singh pernah mengutuk individu ini, di samping pemimpin dari partinya sendiri, DAP, supaya bertaubat daripada terus membuat masalah kepada negara. Kini teguran keras itu terpakai kepada Najib dan ahli parlimen seangkatannya. Juga mereka yang menggelar diri mereka pejuang hak asasi yang selama ini kecoh tentang kerajaan gagal. Ketika pentadbiran, berhempas pulas cuba menghidupkan semula ekonomi dan memastikan kejayaan program vaksinasi sambil menolak tawaran kerajaan melakukan reformasi yang penuh bererti yang dapat memulihkan sistem yang robek sejak 1980-an. Najib yang berdepan 42 pertuduhan jenayah dinasihatkan tidak menambah angka itu dengan terus melemahkan usaha menyelamatkan negara. Beliau membuktikan dirinya gagal segala-galanya dalam mengurus kewangan negara sehingga rakyat Malaysia menanggung malu. Kini beliau gagal segala-galanya dalam membantu negara mengatasi pandemik. Ditulis oleh Abdul Rahman Koyah, adalah CEO dan editor Malaysia Now. Sekian berita. Sila maklum bahawa artikel ini tidak menggambarkan pendapat dan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.